sudah melaksanakan pelbagai intervensi, okey, berkaitan dengan kehadiran ketidakhadiran murid dalam PDPR ni. Okey, saya memerlukan idea-idea daripada semua JU, apa yang JU telah laksanakan. Contohnya, katakan nanti apabila kita okey, apabila kita menjawab, nanti saya akan beri satu Google Form, okey. Saya akan beri Google Form, okey, untuk semua orang isi. Okey, ketika itu nanti dalam Google Form tersebut ada cadangan-cadangan intervensi, okey. Ada cadangan-cadangan intervensi yang tuan-puan boleh cadangkan mengikut kategori jenis-jenis ponteng pelajar tersebut. Contohnya, katakan tuan-puan nanti sebut ponteng, okey, yang pertama kategori ponteng cicir terus, okey, masalah keluarga. Okey, masalah keluarga ni ada pelbagai. Contohnya, kerana masalah keluarga apa? Masalah keluarga ibu ayah sakit, kena COVID, contohnya. Okey. Kemudian apa lagi masalah keluarga? Kena detailkan satu-satu. Perlu detailkan keluarga, masalah keluarga apa, kemudian nanti pada intervensinya nanti kita akan tengok, okey, intervensi untuk masalah keluarga yang macam gini, macam mana tuan-puan handle. Okey, one by one. Kita nak dapatkan dapatan tu, okey, supaya kami boleh dapatkan dapatan ini dan membantu sahabat-sahabat kita di luar sana. Sebab saya percaya kita adalah golongan-golongan yang orang kata apa, yang terpilih, yang berilmu, okey, yang ada banyak idea, yang ada banyak sumbangan. Kita nak dapatkan idea daripada sahabat semua, apa yang sahabat-sahabat dah buat, okey, apakah yang sahabat-sahabat dah dapat kenal pasti, okey, daripada punca, dan apa juga yang sahabat-sahabat sudah laksanakan intervensi kepada anak-anak murid-murid yang cicir. Yang pertama cicir terus, dan juga yang kedua cicir celam celup ni. Okey, jadi untuk yang demikian, saya nak tunjukkan kepada tuan-puan, okey, bagaimanakah Google Form yang akan saya edarkan sebentar lagi, okey, untuk tuan-puan isi, okey, agar kami dapat maksudnya daripada sisi brainstorming bersama sahabat-sahabat semua ni, kita akan dapat apakah senarai intervensi yang kita boleh cadangkan kepada sahabat-sahabat lain yang kat luar sana yang masih lagi tercari-cari cara. Kalau masalah ni, punca ni, apa yang dia nak buat, macam tu. Okey, jadi saya share skrin kepada tuan-puan, okey, untuk kita lihat sama-sama apakah bentuk Google Form yang kami dah lakarkan, okey, untuk kita lihat bersama-sama. Okey, baik. Boleh nampak semua? Boleh nampak? Boleh. Ya, nampak. Okey, so saya akan saya akan beri link Google Form ni nanti untuk sahabat-sahabat semua isi, okey. Okey, dan beri kepada kami feedback. Apakah yang sahabat semua dah dapat kenal pasti? Punca murid-murid ini cicir, punca murid-murid ini celam celup, okey. Dan come out dengan intervensi yang sahabat semua sudah laksanakan. Sebab kami dalam rancangan merangka untuk membantu sahabat-sahabat lain yang orang kata apa, hilang punca, tak tahu macam mana nak buat ni, tak ada idea. Okey, ini adalah borang yang akan saya edarkan nanti sebentar lagi. Okey, yang pertama nanti sahabat semua boleh isikanlah. Okey, contohnya saya isi nama saya ni, kemudian nombor kad pengenalan. Okey, kita isi nombor kad pengenalan. Okey, apa? Okey, contoh. Ni nombor telefon. Okey. Ini sekolah. Katalah SMK. Ini contohnya. Ini kod sekolah. Okey, PTD. Okey, contohnya PTD Batu Pahat. Okey. Contoh Okey.
So PIC ni adalah siapa yang mengendalikan sesi ni lah, okey. Kalau tuan-puan yang berada dalam ni, okey, pilihlah nama saya, okey, lepas tu nanti kita boleh klik next. Okey, so untuk next, okey. Baik, apakah punca? Yang pertama, dia akan lihat, okey, murid tidak hadir PDPR. Okey. Baik, murid yang tidak hadir PDPR ni kehadiran murid yang tidak konsisten secara online, offline atau outside. Okey. Maksudnya murid-murid ni adalah murid yang kejap datang, kejap tak datang. Maksudnya kelas BM pagi tadi dia datang, lepas tu tiba-tiba besoknya cikgu dapat maklumat kelas matematik dia tak datang pula. Lepas tu nanti kelas pendidikan Islam dia datang, lepas tu kelas sejarah dia tak datang pula. Okey. So, cikgu boleh senaraikan punca murid tidak hadir PDPR yang pertama. Siapa? 1. Mungkin ada beberapa murid dekat sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kemudian selepas itu dia ada intervensi pula. Okey, untuk yang tak hadir PDPR yang pertama ni tadi, punca bagi yang pertama tu, apakah intervensi yang cikgu laksanakan kepada murid tersebut? Boleh faham tak? Boleh faham So ada 10 punca murid tak hadir PDPR. Contohnya katakanlah yang pertama kita letak masalah keluarga. Okey, contohnya kita bagi masalah keluarga bercerai contohnya. Okey, bercerai contohnya. Okey. So, punca murid tidak hadir PDPR yang pertama ni, apakah intervensi yang cikgu laksanakan? Okey, kat sini. Okey. Jadi apa cikgu buat? Contohnya cikgu kata saya buat bimbingan secara dalam talian contohnya. Ini intervensi yang cikgu buat. Ini yang common lah. Okey. Lepas tu masalah yang kedua, katakan okey, punca murid tidak hadir PDPR yang kedua, okey, masalah keluarga juga contohnya. Okey, masalah keluarga. Okey, masalah keluarga. Okey, apakah masalah keluarganya? Contohnya masalah keluarganya bapa diberhentikan kerja contohnya. Okey, bapa diberhentikan kerja. Jadi apakah intervensi untuk murid yang kedua tersebut? Jadi mungkin cikgu kata cikgu buat ziarah cakna. Okey, bantuan bakul makanan ke contohnya. Okey, kalau boleh saya nak maksudnya cikgu detailkan apa yang cikgu buat one by one supaya ramai maksudnya bila ada banyak idea daripada sahabat-sahabat semua, jadi akan ada banyak orang kata come out finding yang kami dapat dan kami boleh membantu untuk kita bantu sahabat-sahabat lain yang tak ada idea nak buat macam mana. Okey, contohnya macam yang ziarah cakna contohnya, ziarah cakna bakul makanan. Mungkin banyak sekolah yang buat ziarah cakna bantuan bakul makanan, tapi mungkin ada kelainan daripada sekolah cikgu. Contohnya cikgu buat SLB bucket ke contohnya. Jadi saya tahulah ini adalah SLB bucket punya program. Contohnya kalau cikgu buat contohnya bantuan bakul makanan apa lagi PRS care ke macam tu. So saya tahu cikgu libatkan PRS contohnya. Okey, cikgu bila cikgu berkarya untuk intervensi kehadiran murid ni, cikgu boleh libatkan PRS, cikgu boleh libatkan SLB cikgu boleh libatkan PIBG cikgu boleh libatkan PIBK, cikgu boleh libatkan ramai orang untuk bersama-sama. Okey, contohnya bimbingan secara dalam tarian. Mungkin cikgu kata saya buat support group PRS. Support group PRS contohnya. Okey, untuk orang kata apa, untuk dekat, maksudnya cikgu letakkan di dalam satu tim ke pelajar ni, okey, buat support group PRS contohnya. Untuk apa support group ni? Maksudnya macam nanti hari ni dia bertanya khabar ke, dia bagi motivasi ke, satu hari satu info ke kepada murid-murid yang dia kena jaga tu.
Jadi sebenarnya secara tidak langsung, cikgu buat intervensi, dalam masa yang sama cikgu menggerakkan PRS dan juga SLB cikgu. Okey. Jadi sebenarnya kita dah jalan 3 kerja dalam satu masa. Cikgu dah buat intervensi kehadiran, cikgu dah buat program untuk PRS, dalam masa yang sama cikgu dah gerakkan SLB sekolah cikgu. Cantik kan? Jadi buat 3 laporan. Orang kata apa, tembak satu tapi 3 jalan. Okey cikgu jadi saya nak dengar idea-idea yang begitu supaya maksudnya kalaupun cikgu tak buat, cikgu kata alah cikgu saya Puan Syikin sekolah saya buat yang biasa-biasa je. Tak apa, kalau yang biasa-biasa pun masukkan aja dalam ni. Masukkan je. Yang penting saya nak dengar, saya nak tahu apa yang tuan-puan semua buat di sekolah. Okey, supaya kami ada cara bagaimana nak membimbing rakan-rakan lain yang di luar sana. Okey, sebab tak ada orang lain yang lebih layak untuk mengisi borang Google Form ini melainkan tuan-puan yang di hadapan saya. Saya sangat percaya. Okey, tuan-puan semua buat kerja-kerja ni di sekolah. Okey. Baik. Okey, so lepas tu kita next, katakan kita next. Okey, lepas tu dia ada satu lagi murid CC PDPR, murid yang tidak pernah langsung menghadiri. Kalau yang tadi dia celam-celup. Okey, yang ini adalah murid yang tidak pernah menghadiri atau melibatkan diri. Maksudnya murid ni memang cicir terus. Kita tak tahu dia ni dekat mana, apa. Okey, so untuk program punca, cikgu dapat kenal pasti. Contohnya, katakan murid tersebut bekerja, contohnya masalah keluarga ataupun masalah keluarga. Okey, contoh masalah keluarga, bekerja contohnya. Okey. So, bila cikgu tahu dia dah bekerja, okey, jadi yang pertama apakah tindakan yang cikgu buat? Okey, intervensi murid cicir 1 ni. Okey. Jadi cikgu buat macam mana? Mungkin cikgu kata dia bekerja tu sebab apa? Mungkin sebab dia bekerja, murid tu masalah keluarga, dia bekerja sebab nak membantu ibu dengan ayah dia ke. Okey, jadi apakah intervensi cikgu? Jadi mungkin intervensi cikgu ialah membantu merujuk ataupun merujuk okey murid kepada bantuan PIBG contohnya, supaya ada hari dia boleh, orang kata apa, dia boleh menghadiri kelas PDPR ataupun macam mana. Ataupun cikgu kata selain daripada merujuk, saya pun membantu untuk apa, terpulanglah cikgu apa yang cikgu dah buat di sekolah. Okey, untuk mengatasi kehadiran berkaitan dengan murid cicir ni, cikgu boleh kemukakan dalam borang ni. Ada 10 juga intervensi yang cikgu dah buat, dan juga ada 10 juga punca yang murid yang terus cicir daripada PDPR ni cikgu boleh kemukakan. Okey, kemudian ada satu lagi bahagian di bahagian hujung. Okey, cadangan intervensi. Okey, jika cikgu ada cadangan-cadangan intervensi lain, okey, contohnya cikgu kata ada maksudnya yang cikgu rasa cikgu nak utarakan, okey, ataupun cikgu rasa plan intervensi cikgu buat tu memang dah berfokus dan berkesan, dan cikgu rasa kalau tak bagi tahu ni rasa macam galat aja kan. Okey, boleh cadangkan cadangan intervensi murid tidak hadir PDPR 1 apa, 2 apa, 3 apa dan seterusnya. Kita ada bagi beberapa senarai ni. Okey cikgu Okey. Okey, Puan Syikin, tambahan sedikit. Okey, seandainya tadi yang mereka sudah laksanakan, okey, yang ini cadangan. Mungkin ada cadangan-cadangan yang dalam plan memang nak buat, tapi ada kekangan-kekangan ke, tak ada cukup duit ke dan sebagainya yang tak dapat dibuat lagi, boleh masukkan dekat sini. Ataupun rasa cadangan tu hebatnya tapi belum boleh dapat laksanakan, mungkin tak boleh dapat laksanakan kat sekolah tu, boleh bagi cadangan kat sini supaya nanti kita share cadangan-cadangan ni kepada sekolah-sekolah lain yang memerlukan, mungkin mereka boleh menjayakannya. Okey. So cikgu boleh cadangkanlah. Okey, cadangkan cadangan intervensi murid, okey, yang cikgu rasa cikgu perlu.
Okey, cikgu cadangkan. Contohnya apa? Cadangan intervensinya ialah dengan melibatkan NGO contohnya. Ini cadangan lah. Okey, saya rasa cadangan sahabat semua lebih hebat sebab saya tahu kawan-kawan kat sekolah lebih mendalami masalah-masalah murid. Okey, cadangan intervensi yang lain apa cikgu nak buat drive thru ke, drive thru soalan contohnya, soalan ataupun maksudnya drive thru capaian modul ke, cikgu nak gerakkan contohnya. Okey, terpulanglah cikgu apa saja yang mungkin tak terfikir di kepala, maksudnya sumbangan kita untuk kita memastikan anak-anak murid kita, sebab kita tak tahu yang dekat rumah tu apa masalah yang mereka sedang hadapi sekarang. Okey, sebab saya percaya sahabat semua datang daripada maksudnya sekolah yang pelbagai, sekolah dalam bandar, luar bandar. Dalam bandar pun bergelut, ibu bapa dibuang kerja, gaji berpuluh-puluh ribu, tiba-tiba tak ada pendapatan. Okey, ada banyak sangat kekangan yang berlaku sekarang pada anak murid kita. Kemudian kita tak tahu, mungkin anak murid kita akibat daripada ibu bapanya dibuang kerja, dia mengalami depresi, okey, dia mengalami kemurungan. Okey, dia sebenarnya seorang yang sebelum ni sangat bagus tapi tiba-tiba tidak boleh mengendalikan isu-isu berkaitan dengan masalah mental ni. Jadi apakah intervensi yang cikgu nak beri capai murid tersebut? Saya suka sangat kalau anda kata sahabat semua dapat orang kata apa deep dive. Maksudnya tengok orang kata apa daripada data kelas tu ada senarai nama murid dan cikgu dapat kenal pasti. Oh, budak ni kelas A. Oh, budak ni kelas B. Dan cikgu take care kepada murid-murid yang tercicir ni. Okey cikgu, sebab kalau bukan kita yang mencari murid-murid tersebut, memanglah cikgu lain memang tak sempat nak kejar. Okey, jadi saya percaya sahabat-sahabat semua ada banyak sangat idea, ada banyak sangat cadangan intervensi, bolehlah diutarakan kepada kami, okey, di peringkat jabatan, okey, untuk kami compilkan hasil dapatan ini. Dan hasil dapatan ini, okey, bila cikgu dah isi, okey, nanti cikgu jangan lupa tekan butang submit. Okey, so daripada dapatan ni nanti kami akan collect data, okey, dan data ini kami akan bentangkan segera, okey, kepada sahabat-sahabat di luar sana yang inginkan bantuan bimbingan bagaimana melaksanakan intervensi murid yang berkesan yang dilakukan oleh cikgu-cikgu JBK Johor. Okey, so ada apa-apa pertanyaan tak berkaitan dengan intervensi ni, berkaitan dengan Google Form ni? Ada apa-apa nak tanya? Pak JK nak tanya, ada deadline tak bila nak kena jelaskan? Okey. Untuk makluman sahabat-sahabat semua, okey, deadline untuk pengisian, okey, deadline untuk pengisian Google Form ni kita harap dapat dapat dinikan segera, okey. Okey, baik Cikgu Anom. Okey, kita dapat buat segera dan kita beri deadline untuk mengisi adalah pada hari esok sebelum jam 12.30 hari. Okey, 12.30 hari besok besok 27 hari bulan. Okey, sebab hari ni kami bergerak dengan berbagai tim, so kita jangka by besok kita akan ada dapat collect 100 lebih data lah. Okey, daripada puan-puan yang ada, okey, untuk kita sama-sama nanti berkongsi hasil dapatannya, okey, apakah yang intervensi, okey, cara yang terbaik yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat JBK kita supaya kita dapat membimbing sahabat-sahabat JBK kita, terutamanya JBK LD yang terpinga-pinga tak tahu nak buat apa kat sekolah. Kesian. Jadi kita bantu sama-sama dengan menyumbang idea, okey, supaya mudah-mudahan dengan orang kata apa sedikit sumbangan idea daripada sahabat-sahabat JU yang memang sudah arif, okey, sudah orang kata apa sudah pakar, okey, dah tahu
apa yang dengan kerja buat kita ni okey dapat menyumbang kepada kawan-kawan dan ilmu dan yang disebarkan tu bermanfaat untuk semua. Okey. Saya rasa itu saja. Ada apa-apa doktor nak sambung? Okey, terima kasih Puan Syikini. Okey, semasa kita nak mengisi data ni, jangan buat umum tau. Maksudnya umum sangat, tak ada peranti contohnya. So fokuskan kat situ. Tak cukup bilangan peranti ke, perebut peranti ke, peranti ibu bawa ke. Dia jangan umum. Jadi kita umum nanti kita susah nak buat rumusan nanti. Sebab daripada semua jawapan-jawapan you all nanti kita akan menjuruskan kepada kelompok-kelompok dia supaya nanti kita boleh senang nak buat intervensi jenis macam mana ni. Okey, yang kedua jangan bimbang, tak perlu sangat untuk pada data, mungkin data kat sekolah dan sebagainya, tak. Kita cuma nak tahu dalam minda cikgu apa yang cikgu dah pernah buat, apa yang cikgu dah pernah buat, apa intervensi. Murid ni kenapa sebab punca kan cikgu dengan mereka kan. Jadi maksudnya okey nak pergi check, tak perlu. Nanti boleh tengok dalam e-record apa yang cikgu dah buat setakat ni. So jangan bimbang pasal masa tu, insya-Allah sempat kita orang kenapa kita minta sebelum pukul 12 esok sebab petang tu juga kita kena gabungkan semua data-data ni semua. Kemudian kami kena bentuk dalam bentuk satu soal selidik. Borang soal selidik, kita kena buat semua berdasarkan data daripada 5 kelompok yang kita jumpa hari ini. Dan daripada itu, hari Rabu kami terpaksa belaskan kepada semua sekolah-sekolah rendah dan menengah. Bila kita dah belaskan pun sama, kita deadline 1 hari saja. Hari Khamis tu kita mesti dapat data tu sebelum pukul 12 dan kita kena buat rumusan untuk keseluruhan daripada berapa ribu sekolah yang kita ada kat Johor ni. Kita kena buat rumusan itu. Sudah kita cadangkan beberapa kelompok-kelompok idea-idea yang cikgu utarakan tu untuk kita bawa rumusan daripada itu. Jadi sebenarnya peranan cikgu kat sini sangat besar, sangat berjasa kepada negeri Johor khasnya waktu PKPR ni. Jadi berikanlah yang terbaik. Kalau ada ilham-ilham yang cikgu berangan rasa nak buat tapi tak boleh buat, tuliskan dekat cadangan. Nanti kita akan cari mana yang kita boleh, mana-mana sekolah yang boleh laksanakan tu. Cikgu rasa macam mustahil kat sekolah cikgu nak buat, tapi mungkin sekolah lain akan boleh buat. Jadi apa ilham yang cikgu rasa macam mengarut dia tapi sebenarnya berkesan, no problem, tulislah. Tak ada jawapan yang salah. Okey, terima kasih. Saya harap sangat-sangat kita akan dapat satu cadangan-cadangan intervensi. Selain daripada itu cikgu, apa yang cikgu dah buat tu sebenarnya kami nak buktikan kepada pegawai yang kita bentang nanti bahawa GBK Johor dah buat macam-macam usaha untuk menangani 2 kelompok pelajar itu. Pelajar yang celam-celam dan yang terus datang langsung. Jadi kita nak supaya diorang tahu, banyak punya program-program telah kaunseling buat. Usaha-usaha yang kaunseling dah buat. Diorang pun ada cadangan nak buat lepas ni apa benda. Dan based on, bila kita membentangkan apa yang kita buat ni, kita ada data. Kan data driven kan, big data. Jadi kita gunakan ini semua untuk meningkatkan martabat kita sebagai kaunselor. Sebab sekarang ni, saya sedang meeting ni pun disebut peranan kaunselor. Kaunselor yang diperlukan, kaunselor yang hebat. PRS, dia sebut tadi PRS tadi. Apa dia kata? Sahabat, apa Syikin? Dia kata, sahabat tema sekarang ni. Ni kita kan sahabat. Kita kan sahabat. Ni baru tengah bercerita ni. Jadi peranan kita sebagai guru bimbing kaunseling disebut-sebut sebagai penting. PRS penting dia kata kat situ. Pemimpinan atas baik. So come on cikgu. Kita buat bersama-sama, kita jayakan bersama-sama. Saya merakamkan ucapan penghargaan yang sangat terima kasih pada cikgu. Sekolah rendah, saya bimbang ini tak cukup nanti kuota untuk mendapat feedback dari sekolah rendah. Jadi saya mohon kerjasama rakan-rakan yang ada kat sini. Kalau ada seorang dua kawan sekolah rendah yang boleh dikontak untuk tolong isikan bahagian tu, terangkan dengan dia. Jadi kita boleh dapat sekali data tu. Jadi saya kalau boleh dia adalah 50-50. Ada 50 daripada sekolah menengah, 50 daripada sekolah rendah, contoh macam tu. Jadi data tu nampak seimbang. Sebab sekolah rendah dan sekolah menengah, dia punya masalah dia tak sama. Punca tak sama, intervensi kita tak sama. Jadi kita sangat-sangat mengalu-alukan idea daripada sekolah rendah. Jadi saya minta kat sini yang daripada sekolah rendah, tolonglah 2-3 orang kawan-kawan kita yang dekat-dekat ni dengan cikgu yang rapat dengan cikgu, bagi dia instrumen tu, terangkan sikit, dia isi, kemudian bantu kita untuk collect data. Terima kasih cikgu, sayang cikgu. Okey, terima kasih Dr. Narshuha. Jadi nanti sebentar lagi nanti saya akan belaskan link untuk cikgu-cikgu isikan Google Form yang
kita dah kita dah sediakan, okey, isilah cikgu apa saja intervensi yang cikgu dah buat, okey, cikgu maklumkan kepada kami supaya kami mendapat idea, okey, dan kita boleh war-warkan kepada JBK dalam negeri Johor, membantu sahabat-sahabat kita di luar sana, okey, bagaimana mengendalikan dan terus mengendalikan kes murid CCPDPR dan juga kes murid-murid yang hadir dengan tidak hadir secara orang kata apa, kejap ada kejap tak ada. Okey cikgu, sebelum saya mengakhiri, okey, saya rasa sahabat-sahabat semua sudah pun faham, okey, bagaimana kita nak mengisi Google Form tersebut. Okey, sebelum saya mengakhiri, saya nak akhiri dengan satu kata-kata yang saya dapat daripada pengetua saya dahululah, okey. Pengetua saya dulu ni orangnya jenis yang sangat suka memberikan kata-kata motivasi kepada kita setiap kali kita nak buat apa juga kerja buat yang kita nak buat dalam kehidupan seharian ni, okey. Siapakah manusia yang paling berbahagia cikgu? Okey, mereka yang berhenti nafasnya namun tidak berhenti pahalanya. Cikgu, sebenarnya apa yang kita akan buat hari ni, okey, memang kalau nak kira memang orang kata apa, saya faham cikgu-cikgu JBK di sekolah, sebab saya pun datang dalam kalangan cikgu-cikgu semua, JBK yang bekerja, JBK yang komited, JBK yang buat macam-macam sekolah. Kita dicari, kita jangan silap sikit je memang kita ni, tapi percayalah cikgu, selagi mana, selama mana apa yang kita buat di sekolah, okey, apa saja yang kita sumbangkan di sekolah, okey, bila tiba masa nafas kita berhenti, okey, kita adalah manusia yang paling berbahagia dan paling beruntung kerana walaupun telah berhenti nafas kita, pahala kita tidak akan berhenti. Okey, jadi teruslah berbuat yang baik-baik cikgu, teruskan yang baik-baik, dan saya percaya JU PRS dan juga JU SLB, saya adalah insan-insan yang hebat, okey, yang sangat komited kepada kerja, teruskan berkarya. Kalau penat, berhenti seketika, tarik nafas, kemudian teruskan lagi berjalan. InsyaAllah saya doakan puan-puan semua diberi kemudahan dunia dan akhirat dalam apa jua urusan, okey, diberikan ilham, diberikan rezeki yang melimpah ruah, okey, supaya dapat terus memberi khidmat dan bakti kepada anak-anak bangsa kita. Sama-sama lah cikgu, kita memartabatkan bimbingan dan kaunseling, kerana tanpa kita, okey, orang kata apa, kita lah, orang kata apa, bimbingan kaunseling itulah wajah kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang nak memperkasakan bimbingan dan kaunseling? Jadi saya akhiri. Ada gambar kan? Jangan lupa. Okey. Boleh onkan kamera semua. Boleh tak kita on kamera? Ramai ni bersama dengan saya. Ada 67 orang. Ya Allah, Masya Allah, ramainya sahabat saya. Siti, jangan live dulu. Okey, on semua kamera, kita ambil gambar. Kita ambil gambar sana. Comel-comel betul-betul kan? Betul-betul kan duduk. Sekejap Mana-mana yang tak sihat tu, kita doakan moga sihat ni semua. InsyaAllah. Dr. Syuha pun kami mendoakan sentiasa untuk semua orang yang ada dalam ni sihat walafiat, bahagia, sejahtera. Okey, kita ambil gambar Amy buka lagi kamera. Anan MJKK tu, Cikgu Razi. Cikgu Daya. Baru sebut dah buka kamera dah. Okey, ready Okey, saya ambil 1, 2, 3. Okey. Rambut, tak main lagi Roma. Okey, one more. Okey, one more. Okey. Tu Cikgu Iman dah buka kamera tu. Mana JU PRS saya ni, tak nampak muka. Okey, ready. Okey, one more freestyle. Saya. Saya. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih kerana meminjamkan mata, telinga dan hati jiwa hari ini. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Ada masa insya-Allah.
Okey, doakan keadaan kembali seperti sedia kala, kita boleh bertemu bersama. Sayang semua. Terima kasih. Alhamdulillah, doktor. Sama. Okey, terima kasih Puan. Terima kasih Doktor. Okey, Assalamualaikum. Salam. Kita kan sahabat. Kita kan sahabat. Kan?